Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu taala, hadis ke yang kedua dah. Ya. Kalau orang yang ada kitab Al-Marbawi itu, hadis yang kedua pada muka surat 66. Wa an Hamnata binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidatan fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi faqala innama hiya raqdatun minasy syaitani fatahayyidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa izas tanqati fasalli arba'ata ishrina aw thalathatan wa ishrina wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uka wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa fa in qawiti ala an tuakhiri adh-dhuhra wa tu'ajjilil asra thumma taghtasili hina tathurina wa tusalli adh-dhuhra wal asra jami'an thumma tuakhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isya'a thumma taghtasilina wa tajma'ina bainas salataini faf'ali wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallina qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya rawahul khamsatu illa an-nasa'i wa sahhahahu at-tirmizi wa hassanahu al-bukhari. Baik, hadis yang kedua kita belajar pada hari ini masih lagi berkenaan dengan haid. Ini hadis kalau pada minggu lepas kita telah belajar satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pada pagi ini kita belajar pula satu hadis yang diriwayatkan daripada Hamnata ataupun Hamnah binti Jahshin. Kita tengok bawah tu siapakah Hamnah, kita berkenal dulu dengan Hamnah. Hamnah binti Jahshin ialah saudara perempuan kepada Ummul Mukminin Zainab, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedia maklum isteri Rasulullah iaitu namanya Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni sepupu Nabi. Dia hak berlaku sebelum daripada dia kahwin dengan Rasulullah. Zainab ni kahwin dengan Zaid, anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita masyhur. Cerita masyhur Zainab sepupu Nabi. Sepupu Nabi sebab mak dia tu, mak Zainab tu nama dia Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi Zainab sepupu Nabi kahwin dengan Nabi. Hadis ni yang meriwayatkan hadis ni ialah nama dia Hamnah binti Jahshin. Dia ialah saudara perempuan kepada Ummul Mukminin Zainab, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab itu isteri kepada Talhah bin Abdullah. Hamnah ni sebelum daripada dia kahwin dengan Talhah, dia kahwin dengan Mus'ab bin Umair. Ni orang hebat belakang dia. Hamnah ni orang hebat. Mus'ab bin Umair pun orang hebat juga. Yang mana Mus'ab bin Umair, dia ni orang bangsawan, orang Mekah.
Tapi kerana dia ikut Nabi SAW, dia berhijrah ke Madinah. Dan dia, Mus'ab bin Umair, sebelum daripada Nabi sapa dia gidah, Nabi atas dah Mus'ab bin Umair untuk mengajar Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Dan akhir sekali, Mus'ab bin Umair, dia syahid. Ketika dia syahid tadi, Nabi cari-cari Mus'ab, pakaian dia tadi tu, kalau tutup kepala kaki jala, tutup kaki kepala napuk. Itulah pakaian yang ada pada Mus'ab bin Umair. Syahid fi sabilillah, orang yang bangsawan, keluarga kaya di Mekah, tapi kerana ikut Nabi SAW, maka dia tinggal segala-galanya sehingga pada akhir hayat dianya, begitulah keadaannya. Inilah isteri dia, iaitu Hamnah, yang kita nak belajar hadis ini. Kemudian selepas daripada syahidnya Mus'ab bin Umair, maka dia berkahwin dengan Talhah bin Abdullah. Ibu dua anaknya bernama Imran dan juga Muhammad. Baik. Wa an Hamnata binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidatan. Dan diriwayatkan daripada seorang saudara perempuan bagi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ipar lah ni. Hamnah ni dia menjadi ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga menjadi sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hamnah binti Jahshin. Kata Hamnah, adalah aku berdarah di luar masa adat bulanan akan sebagai berdarah yang banyak sangat-sangat. Dia keluar darah di luar daripada waktu yang beradat, waktu kebiasaan daripada haid tadi. Ustahadu, yakni aku keluar adalah aku berdarah di luar masa adat bulanan akan sebagai darah yang sangat-sangat, yang banyak sangat-sangat. Bila gitu fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi, maka datang aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa, minta petua ataupun minta fatwa kepadanya. Ada beza ada petua dengan fatwa dia. Fatwa, petua dalam kitab ni dia tulis petua dia. Kalau fatwa ni dia dengan ya bebek tu fatwa. Fatwa ni minta hukum. Hukum yang tidak ada. Kita fatwa ni ialah satu hukum yang kita kata hukum semasa yang berlaku. Kita cari dalam Quran, tak faham kita. Cari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak faham. Tak jumpa. Maka kita pergi jumpa. Kalau kita lah ni kita jumpa dengan mufti. Sebab tambah ingat masa hamba jadi TM Tupak dulu, hamba pergi jumpa dengan Datuk Mufti, Tok Peti kita tak. Sebabnya ketika tunya di Tupak, dia ada satu kubur, dia panggil kubur Datuk. Kubur Datuk ni, orang di situ dia menazar. Dia menazar sembelih kambing, macam-macam lah. Ada orang duduk tunggu kubur situ. Kalau berjaya sikit-sikit, nak pergi sembelih kambing di kubur Datuk. Dia orang percaya, berpercaya kepada kubur Datuk tadi, keramat dan sebagainya. Kubur dah. Kubur, percaya kepada kubur. Hamba pun pergi jumpa dengan Datuk Mufti. Royak aku Datuk Mufti, hamba nak minta fatwa dengan Datuk Mufti. Dia tanya fatwa apa? Fatwa orang percaya kepada kubur, bernazar dengan kubur di di kubur Datuk tu Pak. Dia kata, entah tahu ke ada hukum, apa hukum? Giduk orang panggil giduk semelih di kubur, sembelih kambing di kubur, lepas tu duk menazar dengan kubur, apa hukum dia? Mereka kata tak boleh. Tak boleh lagu mana? Haram lagu tu. Entah apa tahu dah haram. Dia kata apa minta fatwa lagi? Kalau hak nyata dah haram, hak tahu dah hukum haram, tak ada kena fatwa. Fatwa ni ialah sesuatu benda yang kita tak tahu lagi. Ya, tak tahu lagi halal ataupun haram. Di situlah barulah kita minta fatwa. Kalau benda hak ada dah, benda hak kita tahu dah, dalam Quran pun ayat ada, dalam hadis Nabi pun ayat ada, kita pun tahu dah, maklumlah kau dah.
Orang yang tak semaya dosa kada. Oh, tak ada kena hati fatwa tu. Quran tak dalam Quran pun ayat, dalam hadis Nabi pun ayat. Hak tu jelas tak ada kena fatwa ke apa. Hak tak jelas lagi ni, itulah barulah kita minta fatwa daripada ulama ataupun daripada mufti dan sebagainya. Maka Hamnah tadi dia confused lah. Mana dia confused dengan keadaan darah yang keluar banyak tadi tu. Maka dia datang kepada Nabi SAW meminta fatwa kepadanya kepada Nabi SAW. Sampai Nabi senir dah. Ada berasa sakut, ada berasa tak jelas hukum, berasa semabuk, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun rakyat saja dah. Walau bagaimanapun kita lah ni, sebab itulah kita tidak boleh tinggal ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni pewaris Nabi. Apabila kita tak faham satu masalah, ada masalah yang kita berasa semabuk, maka kita merujuk kepada ulama. Kita kata kita ni duk baca seorang kita ni, boleh jadi pembacaan kita tidak sebanyak ulama-ulama. Kalau kita kata Datuk Mufti, kita kata kita nak kita tanya masalah dengan dia. Kena sabarlah sebabnya dia memang kerja dia dengan kitab tiap-tiap hari dah. Orang yang berada dengan kitab semua, dia duk balik semua masalah. Kalau kita baca boleh jadi kita baca buku kitab sebutir. Dia baca banyak. Kalau kita kata kalau di Kelantan kita ni jemaah ulama maik. Bukan setakat mufti menjadi pengerusi saja. Lepas tu ulama-ulama lain pula. Ulama-ulama lain yang bersama-sama dengan dia untuk memutuskan satu-satu hukuman tadi. Baik. Qala faqala, maka kata Nabi SAW, innama hiya raqdatun minasyaitan. Maka sabda Nabi SAW, innama hanya sanya ia seolah-olah tendang daripada syaitan. Iaitu tendang ni dengan mana gangguan lah. Gangguan daripada syaitan. Dia banyak gangguan syaitan pada apa nama ni tubuh kita. Kadang-kadang kita dia mari kenak kita ketika kita sudah ada wuduk, dia duduk di punggung kita. Dia mari duduk kenak jadi was-was kepada kita, ada semaya ke tak? Semaya ke tak? Padahalnya itu adalah gangguan dia sahaja. Benarnya kita sudah ada wuduk. Dia jadi was-was pula kita, semaya ni batal ke tak? Bahasa-bahasa pada punggung. Sebab tu kita belajar di dalam hadis yang lepas. Kita yakin, bila kita yakin, kita nak ibadat, mesti kita kena yakinkan adanya wuduk kita. Kalau kita tak yakin, tak boleh kita nak semaya. Ada wuduk, tak ada wuduk, ada wuduk, tak ada wuduk. Ini dia panggil gangguan, rukdatun minasyaitan. Gangguan daripada syaitan. Sama juga yang berlaku kepada Hamnah tadi. Yang mari haid ataupun mari darah yang begitu banyak sekali. Ini Nabi kata rukdatun minasyaitan. Ia adalah gangguan daripada syaitan. Apa maksud? Yakni syaitan telah memberi kacau atas perempuan pada pekerjaan agamanya dan sucinya dan sembahyangnya sehingga melupa ia akan adat bulanan berdarah. Jadi sehingga dia tak tahu dah. Dia tidak tahu, terlupa adat daripada bulan darah. Sepada soalan hak dalam WhatsApp tu dak. Hak perasanya tu, bagaimana keadaan orang perempuan yang mari haid. Orang perempuan yang mari haid bagaimana hamba sebut pada minggu lepas, perempuan kaedah haid ini ialah hak ni yang telah diistiqra' oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah buat istiqra', telah buat pemeriksaan kepada perempuan-perempuan. Maka akhir sekali Imam Syafi'i buat satu kaedah dalam kita memahami hukum haid ini ialah, yang pertama sekali ialah sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Ini dia panggil minima bagi haid. Maknanya kalau orang tu mari darah tidak sampai sehari semalam, maka tidak dinamakan di darah haid. Sebab tu kita tengok dari kitab fiqh Syafi'i dia, orang yang sebelum beranak dia pergi di hospital, doktor kurung dia tu.
Jeremak ada jeremak ni. Tak ada jeremak. Doktor korong dia tu. Dia panggil ke apa? Tempoh dia sepatut beranak dah. Tapi tak beranak lagi. Di hospital, doktor korong. Bila doktor korong, maka keluar darah. Darah sebelum beranak, kita nak kata tu darah apa dia? Sebabnya darah nifas ialah darah apabila kosong peranakan. Bila kosong peranakan kita barulah dinamakan darah nifas. Sebelum kosong peranakan maka tidak dinamakan darah nifas. Diri beranak tu dipanggil wiladah. Beranak tu dipanggil wiladah. Kemudian lepas beranak barulah darah namanya darah nifas. Lepas darah yang keluar sebelum beranak, di sini dia panggil darah sama ada darah haid ataupun darah fasik, darah sesak. Darah sesak ataupun darah istihadah. Mana dia keluar daripada dia keluar darah tadi tu, kena tengok kaedah yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i, iaitu sebanyak-banyak haid ialah sehari semalam. Ada yang kata, dia orang orang ngandung ni dia tidak ada haid dah. Maknanya sebelum beranak tu bukan haid. Tetapi kita ambil kaedah Imam Syafi'inya ialah darah yang keluar daripada perempuan, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan itu, apabila ianya cukup sehari semalam, maka kita hukumkan ianya adalah haid. Walaupun ketika tu dia masih lagi mengandung. Dan dia tu tak beranak lagi. Sebab apa? Sebab darah yang keluar daripada perempuan itu ialah sehari semalam 24 jam. Masuk hospital pukul 5 petang. 5 petang, 5 pagi 12 jam. 5 petang esok baru beranak. Maka darah tu keluar. Cukup sehari semalam. Maka darah itu adalah darah haid. Dia tak kena sembahyang. Sebab apa? Sebab darah itu adalah darah haid. Kalau darah tu keluar tak siapa sehari semalam, dia masuk kena doktor pegang dianya pukul 5. Kemudian lepas isya beranak dah dia. Bukan darah haid tu. Itu darah fasik. Dia boleh sembahyang. Dia boleh sembahyang pukul 5 asar tu dia boleh sembahyang. Walaupun dia keluar darah, dia boleh sembahyang. Kemudian maghrib boleh sembahyang, isyak boleh sembahyang, sebab darah tu bukan darah darah haid. Ianya adalah darah, dia panggil darah fasik, darah sesak. Dan sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Itu kita tanda molek. Ini kaedah dia. Sehari semalam ataupun 24 jam. Darah yang keluar tu. Satu. Dan sebanyak-banyak haidnya ialah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Jadi nak jadi haid tadi tak semestinya dia mari 15 hari jujuk itu straight tu tak. Maknanya dia mari kalau dia dicampur-campur dalam masa 15 hari tu. Kalau mari kita katalah takdir kata mari 2 jam sehari. Dalam masa 15 hari tu mari 2 jam sehari. Maka apabila mari 2 jam sehari, campur 2 jam kali dengan 15. Maknanya 30 jam keluar darah. Maka darah haid lah dia. Walaupun dia mari hanya 2 jam dalam masa tempoh 15 hari, 15 malam. Sebab apa? Sekurang-kurang haidnya ialah sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Tempoh dia. Tempoh keluar darah tadi. 15 hari, sikit-sikit kita campur dalam masa 15 hari, keluar 24 jam. Ataupun keluar akhir sekalinya tubik sehari semalam. Maka darah haid. Maka tempoh itu adalah haid. Kesemuanya. Kalau melebihi daripada 15 hari, 16, 17, maka kembali kepada sekurang-kurang haid. Mana sekurang-kurang haid iaitu sehari semalam bagi orang yang mula-mula mari haid. Menggal faham ayat ada. Perempuan yang mula-mula mari haid. Anak kita, perempuan yang mula-mula mari haid, umur dia 9 tahun, maka seandainya darah yang keluar tadi sehinggalah 16 hari, maka dihukumkan haidnya ialah sehari semalam saja. Bukan 15 hari haid dia. Sehari semalam. Apabila lebih daripada 16 hari. Itu adalah kaedah yang telah dibuat oleh ulama-ulama kita dalam kitab
kita fiqh Syafi'iyah. Apabila melebihi daripada masa haid 16 hari, 17 hari, maka haidnya ialah sehari semalam. Sebab apa? Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Itu untuk orang yang pertama kali. Orang yang sudah biasa mari haid, maka kalau mari sampai 16 hari, 17 hari, 18 hari, 20 hari, tak kira lah. Maka haidnya ialah kembali kepada adat. Kembali kepada adat. Mana adat? Adat dia ialah bulan lepas mari berapa hari? Kalau bulan lepas mari 7 hari, maka haid pada bulan tu ialah 7 hari sahaja. Selain daripada 7 hari itu, maka ianya adalah darah istihadah. Selain daripada 7 hari, sebab bulan lepas. Bulan lepas itu dianya 7 hari. Maka bulan ni dia mari 16. Maka haidnya dikira haid ialah 7 hari sahaja. Selebih daripada itu maka ianya bukan darah haid. Baik. Ini Nabi kata ianya adalah tendangan ataupun gangguan daripada syaitan. Syaitan memberi kacau di atas perempuan pada pekerjaan agamanya dan sucinya dan sembahyangnya. Jadi kocak tak tahu kok mana dah nak semaya lagu mana, darah teka mana boleh semaya, darah teka mana tak boleh semaya. Ni dia panggil kekacauan yang telah dibuat oleh syaitan. Hingga melupa ia akan adat bulanannya berdarah. Tak tahu dah lah weh. Bulan ni mari sampai 16. Pada ukur haid lagu mana? Nak ukur haid lagu mana? Apabila kita mari darah sampai 16 hari, haidnya ialah kita kena hukumkan sebagaimana bulan lepas. Itu dia panggil adat. Adat dia bulan lepas paling kurang. Pada kadang-kadang orang mari ni bulan 1 7 hari, bulan 2 mari 8 hari, bulan 3 mari 9 hari. Ada kot lagu tu. Tu kena atur molek tu. Kena atur molek bulan 1, bulan 2, bulan 3. Sebab itulah bagi perempuan kena tanda kita ambil bulan yang terdekat dengan kita. Kalau mari ngelai atur lagu tu, misal kata bulan 1 mari bulan 7 hari, bulan 2 mari 8 hari, bulan 3 9 hari. Lepas tu pula bulan 4 mari 7 hari pula. Ia jadi jalur pula. Ia jalur lagu tu. 3 jalur lagu tu. Maka kita kena ikut adat jalur dia tu. Kena ikut adat jalur dia. Kalau kita buat 3 bulan. 1 dia mari 7, 8, 9. Lepas tu bulan 4. 7, 8, 9. Bulan 4. Bulan 7. 7, 8, 9. Bila dia mari lagu 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Maka bulan yang hok mari 16 hari tadi. Maka kena turut pula 7, 8, 9. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Itu dia panggil adat dia. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Tu adat dia. Kalau tidak mari habis berjalur lagu tu, maka ambillah bulan yang terdekat. Itu dia panggil adat. Adat yang menyebabkan hak ni Nabi kata syaitan tadi dia memberi kacau atas perempuan pada pekerjaan agamanya dan sucinya dan sembahyangnya hingga melupa ia akan adat bulanannya berdarah. Sebab kadang-kadang orang perempuan yang tidak yang tidak tanda keadaan haid dia, sebagaimana disebut dalam kitab Sabilul Muhtadi itu berlaku masalah mutahayyirah. Orang tua bila sampai waktu tua tu dia jadi itu dah. Pening dah. Nak ikut bulan lepas pun tak boleh. Sebab apa? Sebabnya ia kacau. Bulan ni mari 16. Kadang bulan ni mari bulan 7 hari pula. Kadang-kadang dia tak mari. Itu dia panggil mutahayyirah. Yang mana pening bagi perempuan tadi nak menentukan hak mana haid, hak mana yang bukan darah haid. Baik. Bila gitu, lagu mana ni orang yang Hamnah mari tanya Nabi SAW keadaan dia tadi. Dianya mari darah banyak. Sehingga luar daripada masa haid. Apa Nabi royak? Nabi kata fatahayyidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili. Maka tahan olehmu. Ni. Penyelesaiannya Nabi kata, maka tahan dirimu daripada sembahyang dengan sebab haid itu 6 hari atau 7 hari. Sedangkan dia mari banyak, dia mari dah.
Nabi kata ni kebiasaan ni. Kebiasaan orang mari haidnya ialah 6 hari ataupun 7 hari. Kemudian mandi hadas besar engkau. Maka kalau mari lagu ni ingat Nabi raya mutahar. Mu jangan semaya dengan sebab haid itu 6 hari ataupun 7 hari. Kemudian mandi hadas besarlah kamu. Kemudian fa izastangqati fasalli 24. Maka apabila telah suci engkau daripada haid itu, maka sembahyanglah engkau 24 hari. Jika haid itu dalam 6 hari. Au salasatan wa 20. Ataupun sembahyang engkau 23 hari. Jika haid engkau itu 7 hari. Baik. Sebagai yang sebut tadi lah. Kita kalau perempuan yang keluar darah banyak ni, apabila dia keluar darah banyak 16 hari, maka kalau dia ingat dia ingat bulan lepas lah sebenarnya dah. Kita ambil hak beradat ni bulan lepas. Kadang-kadang orang perempuan tu dia mari bulan mari 7 hari ataupun mari 8 hari ataupun 6 hari. Maka senanglah kita buat keputusannya, kita ambil hak yang bulan yang terdekat dengan kita, iaitu 7 hari ataupun 6 hari tadi. Maka yang selebih daripada tu maka tidak dinamakan darah haid. Ni kalau dia berhenti terus mudah dah. Kalau dia berhenti terus, maknanya dalam tempoh 7 hari tadi memang darah haid lah. Kemudian kalau dia tak mari, maka sucilah dianya. Sebab apa? Sebabnya sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Maknanya 7 hari itu memang haid lah. Dan dia masih lagi berada di dalam ruangan 15 hari 15 malam. Sebab tu Nabi kata mana? Tahan dirimu daripada sembahyang dengan sebab haid itu 6 hari ataupun 7 hari. Kemudian mandi hadas engkau. Kalau apabila suci, kita pun mandi hadas. Ada gak yang kata, lagu mana dia kata? Kalau tak berhenti juga, darah tu keluar juga. Sini Nabi kata, apabila telah suci, fa izastangqati fasalli 24. Dan apabila telah suci daripada haid itu, maka sembahyang engkau 24 hari. Nah, jika haid itu dalam 6 hari. Ni kita kata kalau berhenti tak apalah. Kalau tak berhenti, kalau darah tak berhenti, selagi dia berada di dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka dia tak semaya lagi. Kerana darah mari lagi dah. Sampai 6 hari. Biasanya 6 hari je, tapi mari juga. Kita pun tak semaya. Tak semaya. Sampailah 15 hari. Sampai 15 hari, lah. Ada gamuk ke habis dah. Kalau dalam tempoh 15 hari itu dia berhenti, maka okeylah. Maknanya darah itu adalah darah haid. Tetapi apabila melampaui daripada 15 hari, maka darah itu bukan lagi darah haid, maka ianya adalah darah istihadah. Maka yang tidak semaya itu disebut dalam kitab fiqh, disebut dalam kitab fiqh Syafi'iyah kita. Apabila kita tak semaya sampai 7 hari, patut kita tak semaya. Sedangkan kita ambil pada hari yang beradat, iaitu pada bulan lepasnya, hanyalah 7 hari. Maka bila 7 hari kita tak semaya tadi, maka di situ kita kena qada semaya kita. Kena qada lah, sebab kita sebenarnya tempoh kita situ tu benarnya beradaknya, hak adaknya bulan lepasnya 7 hari je. Kemudian darah mari tadi, kita tak semaya kerana dia tu masih lagi dalam tempoh 15 hari 15 malam. Tapi darah tu pergi melampaui sampai 15 hari 15 malam dia tak berhenti. Kalau dia berhenti dah, okey, tak ada apa-apa dah. Maka semua darah tu ada darah haid belaka. Tetapi apabila dia sampai 15 hari 15 malam, maka darah tu keluar lagi 16, maka bukan lagi darah haid. Maka haidnya ambil bulan yang terdekat, iaitu bulan lepas, 6 hari ataupun 7 hari. Maka hak yang kita tak semaya tu, maka kita kena qada lah semaya kita. Qada semaya kita kerana ketika tu adalah bukan lagi darah haid, tetapi darah istihadah. Dia istihadah tu bukan bermula daripada 16, tetapi istihadah tu bermula selepas daripada beradat. 6 hari yang boleh lepas. Maka hari ke-7 tu sudah bukan darah haid, tetapi darah istihadah jika darah dia tu melampaui sampai 16 hari. Tapi kalau sampai 15 hari, 15 malam, maka darah itu adalah darah haid, tidak perlu qada semaya dia. Gitu deh.
Baik. Au salasatan wa ishrina. Ataupun sembahyang engkau 23 hari. Jika haid engkau 7 hari. Berhenti ni mudah tak? Kalau berhenti jadi suci tu mudah. Amba sebut tadi, jikalau tidak berhenti, darah tu masih keluar lagi. Wasumi wasalli. Wasumi wasalli. Fa inna dzalika yujzi'uka. Dan puasa engkau dan sembahyang, maka bahawasanya yang demikian itu memadakan engkau. Maknanya apabila kalau suci selepas daripada 6 hari ke selepas daripada 7 hari, bolehlah dia nak semaya ataupun dia nak puasa. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Dan demikian itulah maka perbuat olehmu pada tiap-tiap bulan sebagaimana haid orang-orang perempuan. Sebagaimana haid perempuan. Baik. Fa in qawiti ala an tuakhiriz zuhra wa tuajjilil asra. Maka jika berupaya engkau melewatkan sembahyang zuhur dan segerakan sembahyang fardu asar, iaitu engkau kerjakan fardu zuhur itu pada akhir waktunya, dahulu daripada keluarnya, dan engkau segerakan fardu asar pada awal waktunya, maka jadilah engkau telah mendatangkan tiap-tiap sembahyang itu pada waktunya sebagai rupa jamak. Ini masalah orang yang istihadah kan. Orang yang istihadah, darah dia tu yang keluar, sentiasa keluar lagu mana dia nak semaya tadi. Maka di sini dia ajar lagu mana cara orang yang istihadah, yang nak semaya apa nama ni dia panggil orang yang bermasalah selisih dam, orang yang keluar darah semua ataupun istihadah. Maka dia semaya, cara dianya ialah dia kena, apabila dia nak semaya, maka dia kena cuci darah tadi. Bila dia cuci darah, kemudian dia pun pakai pelekat dia semua sekali, maka dia pun semaya Allahu Akbar. Di dalam waktu dah, dalam waktu. Maknanya dia cuci, dia ambil semaya, kemudian dia pun semaya. Kemudian batu dia kata, maka berupaya engkau melewatkan semaya fardu zuhur dan segerakan semaya fardu asar, iaitu engkau kerjakan fardu zuhur itu pada akhir waktunya dahulu daripada keluarnya, dan engkau segerakan fardu asar pada awal waktunya, maka jadilah engkau telah mendatangkan tiap-tiap sembahyang itu pada waktunya sebagai rupa jamak. Maknanya semaya asar dia tadi dia semaya dalam keadaan semaya awal, semaya zuhur tadi dia semaya sembahyang akhir. Jadi serupa dengan semaya dia tadi dengan rupa semaya jamak. Padahalnya bukan jamak dia. Dia duduk rumah. Tapi oleh kerana dia keluar darah, sentiasa keluar darah, maka kita duduk tunggu. Tak berhenti ni dak. Maka akhir kita akhirkan semaya tadi sehinggalah dekat dengan nak masuk waktu asar. Kemudian kita semaya asar itu dalam keadaan asar tu waktu yang terlalu awal. Maknanya masuk waktu tu kita semaya lalu dah. Thumma taghtasili hina tathurina. Kemudian engkau mandi pada waktu engkau suci. Wa tusalli adh-dhuhra wal asra jami'an. Dan engkau sembahyang akan fardu zuhur dan asar semua sekali. Ini yang berasa muslimat kita tak berlaku gini ni dak. Ini orang yang apa nama ni istihadah yang selalu keluar darah ni. Tapi tak tahulah moga masalah ni berlaku kepada muslimat, tidak berlaku kepada kita muslimin. Thumma tu'akhirinal maghriba wa tu'ajjilinal isya. Samalah. Waktu maghrib kare lagu tu juga. Kemudian engkau lewatkan sembahyang fardu maghrib dan engkau segerakan sembahyang fardu isya. Thumma taghtasilina wa tajma'ina bainas salataini. Kemudian engkau mandi dan engkau himpunkan antara dua sembahyang maghrib dan isya itu. Kemudian sepatulah sepuan maghrib dengan zuhur tadi. Kita semaya zuhur lewat, kemudian masuk waktu asar kita semaya lalu. Asar tak lewat, cuma zuhur pelewat. Ini pula maghrib pula kita juga. Maghrib kita pelewat,
Kemudian kita sembahyang isyak tu awal sikit lah. Faf'ali wa taghsilina ma'as subhi wa tusallina. Maka perbuat olehmu dan mandi kamu serta subuh dan sembahyang engkau akan dia. Sini subuh ni sah yalah dah. Sah je. Jadi dalam sehari tu dia 3 kali. 3 kali sembahyang. Tapi cukup 5 waktu. 3 kali. Pertamanya kita buat zuhur dengan asar. Yang kedua kita buat maghrib dengan isyak. Kemudian subuh tu sah. Tak jadi rupa jamak lah zuhur, subuh tu. Sebab ianya adalah satu waktu sahaja. Qala wa huwa a'jabul amri ilayya. Sabdanya dan ialah yang lebih perkenan daripada yang lebih perkenan daripada dua pekerjaan kepadaku. Sini ni qala sini ni Syekh Al-Marbawi ni dia terjemah qala sini sabdanya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sini ni kalau kita tengok dalam syarah dia ni dalam Subulus Salam tu dia sebut sini ni dia ada juga ulama hadis yang mengatakan sini ni qala ni sebenarnya qalat. Kok yang berkata ni, kok sini ni Nabi kata. Wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Ini ialah perkenan dan ialah yang lebih perkenan daripada dua pekerjaan kepadaku, iaitu pekerjaan ataupun urusan yang aku suka. Inilah kerja lagu ni lah yang aku suka. Cara ibadat, cara semaya bagi orang yang keluar darah tadi. Sini ni kalau qala kita ambil atas perkataan qala artinya Nabi yang bersabda. Kalau kita kata qalat bukan Nabi iaitu Hamnah. Apabila Nabi royak. Jadi dua kita nak faham daripada hadis ni. Setelah Hamnah mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta fatwa, lagu mana keadaan orang yang keluar darah semua ni. Yang keluar darah banyak ni. Maka Nabi pun royak cara dia. Akhir sekali qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Maka terjemah dia sabdanya dan ialah yang lebih perkenan, yakni yang terlebih aku suka daripada dua pekerjaan ini. Maknanya suka Nabi kata lagu tu. Atas yang mengatakan qalat tu iaitu bukan Nabi kata, iaitu Hamnah kata. Lepas Nabi terang, maka Hamnah pun kata wa huwa a'jabu, dan ialah pekerjaan yang aku suka. Suka. Maknanya semaya zuhur lewat, kemudian maya asar tu awal. Maya maghrib lewat, maya isya tu awal. Kemudian maya subuh sewaktu dia gitu. Maknanya dalam sehari tu seolah-olah 10 dengan 3 kali semaya. Padahalnya semayanya 5 kali. Cuma situ sikit lah. Nak kata kalau kita kata hadis ni qala artinya Nabi kata, oh ni aku suka. Kalau kita kata qalat iaitu siapa dia kata? Qalat iaitu berkata ia, ta tu perempuan iaitu Hamnah. Hamnah kata, oh aku suka. Oh inilah aku suka lagu ni. Baik. Bolehlah mana-mana, tapi sini ni dia tertulis di sini kita belajar sini ni iaitu qala bukan qalat. Rawahul khamsah. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Telah meriwayatkan oleh 5 melainkan An-Nasa'i. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni pada permulaan kita belajar dulu, kalulah disebut apa nama ni khamsah, bila disebut khamsah iaitu man adal Bukhari wa Muslim. Kalau riwayat 5 iaitu selain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi sini dia kata rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Meriwayatkan oleh 5 melainkan Nasa'i. Kalau lepas dah kita kata kalau sebut 5 agak yang keluarnya ialah apa dia iaitu Bukhari dengan Muslim. Tapi sini dia kata rawahul khamsah selain daripada
riwayat 5, meriwayatkan oleh 5 malaikat Nasa'i. Malaikat Nasa'i. Maknanya Nasa'i tidak termasuk di dalam hak yang atau boleh rajak semula pada permulaan hak yang guna istilah khamsah, sittah, sab'ah, 7, 5, riwayat 5, riwayat 7. Pada permulaan kita belajar dulu dah. Cuma ambil ayatnya, kalau hak kita belajar dulu, wal al-khamsah rawahul khamsah man ada Bukhari Muslim. Tapi sini khamsah illa Nasa'i, kecuali Nasa'i. Baik. Wa sahhahahu at-Tirmidzi wa hassanahu al-Bukhari, dan telah mengatakan sahih. Telah mengatakan sahih akan dia hadis tadi yang kita belajar ni oleh At-Tirmizi, dan mengatakan hasan akan dia oleh Bukhari. Imam Tirmizi kata sahih, Imam Bukhari kata ianya adalah hadis yang hasan. Maknanya boleh pakai belakang lah. Bukan maudhu' lah, bukan hadis yang maudhu' dah. Wa an Aisyah nombor 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan anna umma Habibata binta Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Faqala umkusi qadara ma kanat tahbisuka haidatuka summa tasili. Fakanat taghtasil li kulli salatin. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawadda'i li kulli salatin. Wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Habibata binta Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama, bahwasanya umma Habibah binti Jahshin, saudara Siti Zainab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab tarikh ini sesek Jahshin saja ni. Dia tadi 2 Hamnah binti Jahshin. Ni pula umma Habibata binti Jahshin. Adik-beradik juga. Adik-beradik kepada Zainab. Adik-beradik Zainab. Maknanya Zainab, Hamnah, seorang laginya iaitu Ummi Habibah. Dia jatuh ada nama Abdullah. Abdullah Jahshin. Abdullah Jahshin ni Abdullah Jahshin adik-beradik kepada Zainab binti Jahshin, isteri Nabi. Abdullah Jahshin adik-beradik kepada Zainab dengan apa nama ni, Hamnah dan juga Habibah ni. Dia berhijrah ke Habsyah. Dan di sana dia telah meninggal dunia. Isteri dia nama dia Ramlah. Kemudian balik Rasulullah berkahwin pula dengan bekas isteri kepada Abdullah Jahshin. Baik. Bahwasanya Ummu Habibah binti Jahshin saudara Siti Zainab. Yang ni Siti Zainab binti Jahshin isteri Nabi, sepupu Nabi jugalah ni. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada dia akan darahnya keluar bukan masa haid. Bukan masa haid. Bila bukan masa haid ya, istihadah lah. Yang keluar dalam masa haid itu dipanggil haid. Ada sininya Adam. Ummu Habibah dia mengadu kepada Nabi tentang darah. Adam. Lafaz hadisnya setakat tu dak. Tentang darah. Yang ni darah sini yang keluar bukan masa haidnya. Al-Marbawi tu lalu. Adam tu dia mengadu syakat. Syakat ni mengadu
mengadu kepada Rasulullah, mengadu tentang apa? Iaitu tentang adam, iaitu tentang darah. Darah apa? Darahnya yang keluar bukan masa haid. Tu kan apa nama ni, Syekh Al-Marbawi ni dia ta'liq bawah tu. Ummu Habibah binti Jahshin ialah saudari bagi Hamnah dan Zainab isteri Rasulullah, dan mereka itu semuanya berdarah istihadah. Kata Syekh Al-Marbawi, sebabnya hadis yang sebelum ni kita belajar Hamnah bertanya tentang darah yang keluar banyak juga. Hamnah binti Jahshin, isteri kepada Zainab, adik-beradik Zainab. Lepas tu dalam hadis yang kita belajar ni riwayat Aisyah pula. Mana putus kan? Tak ada. Okey dia. Kalau kita ni ia jadi bolak-bolak. Ada yang mengganggu. Orang ramai ni hari ni, orang baru nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 hari ni dah. 23. Ramai ni hari ni. Baik. Kata Syekh Al-Marbawi, dan mereka itu semua berdarah istihadah. Maknanya Hamnah, adik-beradik dia tu, Hamnah pun berdarah istihadah, Ummu Habibah pun berdarah istihadah juga. Mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Habibah bertanya ataupun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan darahnya keluar bukan masa haid, Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umkusi qadra ma kanat tahbisuka haidatuka thumma ightasili. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu olehmu qadar masa yang telah berlaku menahan akan dikau oleh haid engkau, tidak boleh sembahyang, kemudian mandilah engkau. Bila mari darah apa nama ni banyak ni tadi, maka dia kena tunggu deh. Kena tunggu sebab bila dia, biasa dah dia mari banyak, pambaik tadilah deh. Kalau darah tu keluar, kalau dia berhenti selalu, mudah. Dalam tempoh 15 hari, 15 malam tu, kalau dia berhenti selalu, mana kali mari sehari, mari sampai 5 hari, lepas tu dia berhenti. Tu mudah. Mudah basah lah gitu. Tapi kalau, lepas pada adat pun mari juga. Mari juga dia tu. Situ tu, dia boleh pergi sama ada darah haid ataupun darah istihadah. Apabila keluar melebihi daripada qadar adat dia tu. Dia boleh jadi haid apabila dia berhenti. Apabila sampai 15 hari, 15 malam dia berhenti. Maka darah haid. Tapi kalau dia pergi melampaui sampai 16 hari, maka darah itu bukan darah istihadah. Bukan darah haid, tetapi dia menjadi darah istihadah. Tunggu olehmu qadar masa yang telah berlaku menahan akan dikau oleh haid. Engkau tidak boleh sembahyang. Kemudian mandilah engkau. Maka adalah ia apa nama ni itu tadi, Ummu Habibah tu, maka adalah dia tagtasilu likulli salatin, maka adalah ia mandi bagi tiap-tiap sembahyang. Dia mandi bagi tiap-tiap sembahyang apabila darah dia tu keluar daripada masa haid tadi. Dia kena mandilah. Orang yang keluar sampai 16 hari, maka dia kena dia tu tidak lagi darah haid, maka dia mandi pada tiap-tiap sembahyang. Rawahu Muslim, dia telah meriwayatkan dia oleh Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddi likulli salat. Dia pada satu riwayat bagi Bukhari dan pada satu riwayat bagi Bukhari, dan ambil air sembahyang engkau bagi tiap-tiap sembahyang. Riwayat daripada Imam Bukharinya tak kena mandilah. Sebab apa? Ianya adalah moga keadaan istihadah ni sebenarnya suci. Bukan haid. Maka ambil air sembahyanglah pada tiap-tiap kali nak sembahyang. Nak mandi pun tak apa. Kalau hak mengikut alih atas tu, dia mandi tiap-tiap kali.
tengok Syekh Marbawi tulis bahawa likulli solat, artinya bagi tiap-tiap sembahyang. Maka tiada wajib mandi bagi sembahyang melainkan waktu putus haid, sebagaimana sabit hadisnya di dalam Bukhari dan lainnya. Jadi ketika putus haid tu ialah kita wajib mandinya. Jadi hak selepas daripada tu tidak wajib mandi. Katalah 16 hari, 17 hari. Hak putus haid, ketika putus haid tu je kita mandinya. Kemudian hak selepas daripada tu kita kalau mandi pun bukan wajib. Sebab itulah hak di dalam Bukhari yang lain pula tu, iaitu mengambil dan ambil air sembahyang engkau pada tiap-tiap sembahyang. Wahya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Dan ia riwayat bagi Abu Daud dan lainnya pada wajah yang lain. Wajah yang pertama tadi mandi. Yang kedua pula dengan keadaan wudu. Jadi antara dua tu Imam Al-Marbawi dia rakyat selalu dah supaya kita tak jadi semabuk. Bapa kau tadi ahli atas menceritakan bagaimana Ummu Habibah dia mandi tiap waktu semaya. Dia hak bawa pula sebagaimana disebut oleh Bukhari, ambil air semaya je. Bukan kata apa nama ni bukan kata mandi. Sebab tu dia selalu dah. Al-Marbawi kata mandi ini tidak wajib. Tak wajib mandi bagi sembahyang melainkan waktu putus haid sebagaimana sabit hadisnya di dalam Bukhari dan lainnya. Ambil ni gagah ni Imam Bukhari tadi kata ambil wuduk bagi tiap-tiap kali nak semaya, bukan mandi pada tiap-tiap waktu nak semaya. Baik. Nombor 4 pula. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da adh-dhuhri syai'an. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lahu. Dan diriwayatkan daripada Ummi Athiyyah. Siapa dia Ummi Athiyyah? Nama batan tubuhnya ialah Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab. Nama-nama lagu ni comel ni kita bubuh. Kalau anak-anak kita nama Nusaibah. Jaret tak ada tak jumpa lah mana orang nama Nusaibah. Nusaibah. Habibah ada. Hamnah tak ada lah, ada Hamnah. Aminah ada dia. Aminah. Ini Nusaibah. Dan kata Kil binti Al-Haris. Iaitu Nusaibah binti Al-Haris. Bangsa Ansari. Dia ni bangsa Ansari. Yang ni orang Madinah. Ibu kepada Abdullah bin Zaid. Telah bersumpah setia dengan Nabi SAW. Dia telah bai'ah kepada Nabi SAW. Dan adalah ia setengah daripada sahabat besar bagi Nabi SAW. Daripada perempuan yang menjadi sahabat. Dia ni di antara sahabat besar di kalangan perempuan. Sahabat besar di kalangan perempuan yang menjadi sahabat Nabi. Sahabiyah dah. Sahabiyah. Dan dia pergi berperang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Khidmatkan orang-orang sakit dan mengubat orang-orang yang luka. Nusaibah ni hebatnya dia seorang perempuan menjadi sahabat besar Nabi. Dan dia ikut pergi perang Nabi. Cuma orang perempuan ni dia tidak pergi main pedal lah. Kerja dianya ialah mengobati orang-orang yang sakit. Khidmat kepada orang sakit. Dan mengobati orang-orang yang luka. Jadi, apa kata dia? Kata Nusaibah. Ataupun Ummi Athiyyah tadi dia kata. Kunna la na'uddul qudrata wa sufrata ba'da adh-dhuhri syai'an. Adalah kami tiada kami bilangkan air warna keruh dan air warna kuning macam nanah tu kemudian daripada suci daripada haid itu akan suatu daripada haid. Tu kata dengan Nusaibah. Maknanya kalau lepas daripada suci ada keluar lagi air yang mana air itunya warna keruh dan warna kuning seperti nanah kemudian lepas pada suci dah tubik lagi, maka kata dengan Nusaibah kami tidak mengira dia itu sebagai darah haid. Tidak mengira daripada darah haid. Ni muslimat dia tahulah tak. Lagu mana warna kuning ataupun warna keruh tadi.
Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lahu, dan meriwayatkan oleh Bukhari dan juga Abu Daud dan lafaz itu baginya. Habis hadis yang kelima. Wa an Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim lam yuakilu lam yuakiluha lam yuakiluha. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya orang-orang Yahudi apabila haid seorang perempuan, di dalam mereka itu tiada makan sama-sama mereka itu dengan perempuan yang haid itu. Berat ni. Berat kalah ni, Cik Gembah ni. Orang Yahudi apabila bini dia haid, bukan setakat tak tidur, tak setubuh dengan isteri dia, makan pun tak sekali dengan isteri dia. Tak makan sekali. Siapa gitu mau nah. Ni orang Yahudi. Kita tak. Kita. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuat olehmu sekalian kamu akan sekalian perkara pada isteri kamu, melainkan setubuh. Makan sekali dengan dia boleh, tidur sekali dengan dia boleh belaka. Kecuali illan nikah, kecuali nikah saja. Jangan kita tiru orang Yahudi. Mentaka isteri kita mari haid, kita pakai tinggal. Tak tidur sekali dengan dia, atau bukan setakat tu, makan pun tak. Makan pun tak. Nanak tak tahu siapa dia nanak tu tak. Tapi tidak makan sekali dengan isteri mereka itu. Itu orang Yahudi. Kemudian hadis yang ke-6. Laju sikit dah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kisah Aisyah cerita lagu mana dia dengan Nabi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya Rasulullah akan daku memakai, maka aku pakai kain pinggan. Aku pakai kain pinggan. Maka berapak dan berhimpit kulitnya dengan kulitku waktu tidur bersama-sama, padahal aku seorang perempuan. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang sahih, yang bersetuju atasnya Bukhari dan Muslim. Masa haid, Nabi suruh Aisyah pakai kain. Apa kita tengok kan pakai kain tu, ikat ping ya dah. Ikat ping ya. Kemudian Nabi pun tidur dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi tidur berepek. Ni Nabi ajar dah. Berepek kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kulitku. Bukan sebab dengan orang Yahudi tadi. Yahudi siapa tak makan sekali. Kalau Nabi ajarnya, kata Aisyah, ketika aku haid, Nabi suruh aku pakai kain ikat pinggang. Kalau kita pakai kain sarung tu, ikat pinggang kemah-kemah. Kemudian Nabi pun tidur berepek. Kulit Nabi dengan kulit Aisyah berhimpit. Padahalnya dia ni adalah haid. Kedatangan haid. Habis hadis. Yang ketujuh. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun faqala yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinarin. Rawahu al-khamsah wa sahhahu al-hakim wa ibnul Qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Baik. Diriwayatkan daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beradallah oleh Allah Taala daripada keduanya, itu Abdullah dan Abbas, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang setubuh isterinya padahal isterinya itu perempuan haid. Allahu akbar. Hanya setubuh dengan isteri dia. Isteri dia tu haid. Dosa juga ada. Setubuh dengan isteri dosa juga. Zina dosa besar lagi. Daripada zina dia kata, baik setubuh dengan isteri dalam keadaan haid. Maka ceritanya berlakunya pada orang yang setubuh isterinya pada waktu haid. Lagu mana orang ni? Tak ada suci lagi ni, setubuh dah dengan isteri dia ni. Maka kata Nabi, ni denda.
denda orang yang setubuh dengan isteri ketika haid isteri tadi. Apa Nabi kata? Yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Nabi kata bersedekahlah. Bersedekahlah dia orang yang setubuh tadi 1 dinar atau setengah dinar. Paruk deh. Kita setubuh dengan isteri kita mari haid. Denda dia ialah sedekah dengan 1 dinar. Berapa duit dinar lah ni? Duit dinar lah ni. Bukan dinar tak usah kira dinar Kuwait ke dinar apa ni Emirat Arab Satu, kita kira dinar Nabi deh. Dinar masa Nabi. 1 dinar Nabi, tika Nabi boleh beli kambing seekor. Kambing seekor dengan harga 1 dinar. Berapa kambing seekor lah ni? Kambing kita berapa, Prof? Gerbek baru ni berapa seekor kambing? 800 macam tu. 800. Salah tu tak? Tapi kalau di Saudi 400 setengahnya. Di Saudi 400 setengahnya. 400 setengah. Tapi kambing besar dia tak? Kambing besar. Kambing besar dia. Ya. Masa Nabi kambing boleh dibeli dengan harga 1 dinar. Maknanya kalau sedekah dengan 1 dinar, kita berbuat 500 ada, kita kira senang tak? Kalau per ayat saat ni 800. Tu. Maknanya 1 dinar ni apabila seorang bersetubuh dengan isteri, dia kena sedekah. Denda dia. Pasal dosa tu dia setubuh tu. Denda Dia asas dinar Kelantan ni, asas dia dinar zaman Nabi ke apa Ustaz? Kurang cerak tu lagu mana dinar kita tak? Kalau dinar Kelantan nilai dia lah ni 1 dinar 1,300. 1,300? Lah ni. 1,300. Lebih dah kambing seekor dah tu tak? Lebih lah. Lebih dah tu dia. Ya. Di sana lagu mana? Kena study semula. Dinar Kelantan lagu mana tak? Ya. Maknanya 1 dinar. Kalau Nabi ayatnya kena sedekah. Yatasaddaqu bidinarin. Au binisfi dinar. Bersedekah ia 1 dinar ataupun setengah dinar. Rawahul khamsah wa sahahul hakimu wa ibnu Qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Telah meriwayatkan oleh 5 dan mengatakan sahih akan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan, dan telah memberatkan fikir oleh yang lainnya. Yakni telah merajihkan, menguatkan fikir oleh yang lainnya daripada keduanya akan mauqufnya atas Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang ke-8. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita berhenti setakat tu dulu tak? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Ada cukup pukul 10. Setakat tu dulu. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah jumpa lagi pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah.